Ibu Nurhaliza Channel. Baik, pada hari ini saya ingin memaparkan video-video PPC yang telah saya hasilkan khusus untuk subjek matematik untuk murid tahun 5. Saya berharap murid-murid tahun 5 dan juga para penonton berpuas hati dan semoga video ini bermanfaat kepada anda semua. Sila tonton sehingga habis, kemudian sila like, subscribe, share dan memberi komen. Baik, saya mengharapkan para penonton dan murid-murid semua gembira dengan video PPT yang saya hasilkan. Bye, sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang topik koordinat. Apakah itu koordinat? Murid-murid tahu ke? Jom kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan koordinat dan siapakah yang telah memulakan titik koordinat ini. Okey. Baik, seorang ahli matematik Perancis iaitu René Descartes tahun 1596 hingga 1650 telah mereka tu mencipta sistem koordinat, iaitu sistem koordinat terdiri daripada pasangan nombor yang menunjukkan kedudukan lajur dan baris tempat sesuatu objek dalam ruang yang dikenali sebagai tata carta. Okey. So René Descartes ni yang telah memperkenalkan tata carta sistem koordinat. Okey. Baik, beberapa info penting yang perlu kita tahu sebelum kita belajar tentang koordinat. Okey, titik koordinat. Yang pertama iaitu koordinat dinyatakan dengan menulis koordinat X dahulu. Okey. So dalam koordinat tu ada kurungan. So mula-mula mesti tulis yang X dulu. Okey, di mana pasti X? Pasti X adalah berada di bawah, pasti Y akan berada di atas. Okay, nanti kita akan lihat contoh tata carta yang lengkap. Okey. Baik, yang kedua, selepas kita menulis koordinat X, kita perlu juga menulis koordinat Y, iaitu kurungan X, Y. Tutup kurungan. Okey. Baik, yang ni berbeza dengan kedudukan. Bila kita tanya tentang kedudukan tak ada kurungan, okey, dan tidak ada koma. So bila soalan itu berkaitan dengan koordinat atau titik koordinat, perlu ada jawapan dalam bentuk kurungan, apa, koma, apa, tutup kurungan. Okey? Berbeza dengan soalan kedudukan. Okey? Baik, yang ketiga, tata carta. Okey? Tata carta digunakan untuk menentukan koordinat objek. Bagaimana bentuk tata carta? Baik, tata carta tu macam bentuk yang tata ada grid, petak-petak. Okey, nanti kita lihat sebentar lagi. Baik, yang keempat ialah kita mesti tahu, dan ini adalah fakta, bahawa koordinat atau titik asalan ialah sifar-sifar. Koordinat asalan atau titik asalan ialah sifar-sifar. So perkara asas ni, perkara penting ni kita perlu faham dan perlu kita ingat sebelum kita memulakan menjawab soalan berkaitan dengan koordinat. Okey? Okey, baik. Ini adalah contoh. Okey, contoh tata carta. Okey. Tata carta. Kemahiran adalah untuk menentukan koordinat objek. Koordinat objek. Baik, ini adalah bentuk tata carta yang mana telah dilengkapi dengan nombor. Di bawah ini dikenali sebagai paksi X. Yang atas menegak adalah paksi Y. Lajur adalah paksi Y. Baris adalah paksi X. Okey? Baik, kita nak menentukan koordinat objek apa? Okey. Yang pertama, koordinat rumah. Okey, koordinat rumah. Baik, kita cari gambar rumah. Okey, ni rumah. So, apabila kita nak membaca titik koordinat rumah, kita perlu membaca pada paksi X terlebih dahulu. Okey, X. Okay, kita lihat dulu X apa? Berada pada titik 2. Kemudian
pada lajur, paksi Y-nya ialah pada titik 4. Jadi, koordinat rumah adalah 2, 4. Okey? Nampak tak? Jelas? Kena tulis kurungan 2,4 tutup kurungan. Okey? Kalau tulis 2, 4 sahaja, salah. Itu kalau soalan dia tanya tentang kedudukan. So, beza ya, soalan tentang kedudukan dan juga koordinat. Sangat beza. Bila dia tanya soalan koordinat, mesti ada kurungan. Okey? Baik, yang kedua, kita nak menentukan koordinat objek bagi masjid. Baik, mana gambar masjid? Okey, ni So, kita kena baca daripada paksi X dahulu. Okey, kedudukan masjid pada paksi X adalah koordinat 6. Okey, titik 6. Kemudian, pada baris tu kan, pada lajur, paksi Y-nya ialah 5. So, kita tulis 6, 5. Jelas tu? Faham Baik, seterusnya koordinat hospital. Okey, titik koordinat hospital. Okey, ini gambar hospital. Baik, pertama kita kena baca daripada paksi X. Okey, pandai paksi X 4. Kemudian lajurnya ialah 1, paksi Y. Okey. So, koordinat hospital ialah 4, 1. So, jelas tak murid-murid? Untuk menentukan koordinat objek ni sangat mudah jika kita faham konsep. Faham konsep membaca koordinat dan juga menentukan koordinat objek. Bila kita faham dua konsep tersebut, ia sangat mudah dan soalan-soalan yang berkaitan dengan koordinat adalah sangat mudah, tidak memerlukan banyak pengiraan. So, kita mudah nak skor lah bagi mereka yang tidak suka mengira banyak dan sebagainya. Okey? Baik, seterusnya kita lihat slide. Baik, bila kita dah faham tentang koordinat sesuatu objek dan kita tahu paksi X dia apa, paksi Y apa. So, untuk memantapkan lagi pengetahuan murid, cikgu telah memberikan satu latihan di sini. Alright, nampak? Okey. Apakah koordinat bagi objek yang terdapat pada Tata Carta? Baik, di sini ada 3 objek. Okey. Iaitu mencari koordinat sekolah pertama, yang kedua mencari koordinat perhentian bas, yang ketiga ialah mencari koordinat buku. So, sebelum menjawab soalan ini, cikgu harap murid-murid kena faham konsep. Yang pertama, baca paksi X terlebih dahulu baru paksi Y. Yang kedua, cara menulis koordinat iaitu menulis dalam bentuk kurungan. Baik, cikgu bagi masa 5 minit dari sekarang. Okey, masa dah tamat. So, kita lihat jawapannya. Apakah koordinat sekolah? Ya, yang ni sekolah kan? Okey, jadi 2, barisnya 2, paksi X, lajurnya paksi Y adalah 2. So, 2, 2. Tahniah siapa yang mendapat jawapan yang betul. Okey. Kemudian kita lihat soalan yang kedua, iaitu koordinat perhentian bas. Mana gambar ni? Objek dia okey ni. Baik, paksi X dia 1, paksi Y dia 6. So, 1, 6. So, kita lihat betul tak jawapannya? Ya, 1, 6. Tahniah yang mendapat jawapan yang betul. Okey, bagi yang salah, yang tidak memberi jawapan yang betul, murid kena pelajari lagi lebih mendalam. So, sila semak semula apa yang telah kita pelajari. Okey? Baik, soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga, iaitu mencari koordinat
koordinat pokok. Baik, mana gambar pokok? Okey. Ni gambar pokok Kita lihat pokok berada pada paksi X ialah koordinat 5. Okey, barisnya 5. Kemudian pada lajurnya ialah 3. So, jadi koordinat pokok adalah 5, 3. So, kita lihat jawapan. Betul ke salah? Okey, betul. 5, 3. Tahniah kepada semua yang telah berjaya menjawab soalan dengan so, koordinat kita kena faham konsep dia. Saya ulang balik. Yang pertama, kita mesti tahu perbezaan mencari koordinat dengan kedudukan. Iaitu koordinat memerlukan kurungan, jawapan dalam kurungan, manakala kedudukan tidak perlu jawapan kurungan dan koma. Okey. Yang kedua, apabila membaca titik koordinat, mestilah membaca pada paksi X dahulu, kemudian baru pada paksi Y. Okey. Baik, yang ketiga, koordinat bagi sesuatu objek terletak pada atas satah charter. Okey. Kenapa satah charter? Kerana satah charter adalah berbentuk grid, petak-petak yang mudah kita mencari kedudukan sesuatu objek. Kalaulah satah tu kosong macam kertas A4, agak susah kita mencari titik koordinat dengan tepat. So, kita memerlukan satah charter. Baik, yang seterusnya, konsep koordinat ialah kita kena faham fakta umum iaitu titik asalan. Koordinat asalannya ialah berada pada sifar. Okey? Sifar. So, cikgu harap murid-murid semua faham dan ulang kaji selepas ini. Dan jika video pedikusi cikgu ini memberi manfaat kepada anda, so mohon like, subscribe, share dan komen. Okey? Terima kasih. Sehingga jumpa lagi.